Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan tentang cabaran transformasi praktik solat dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah pada era digital. Berikut merupakan ahli kumpulan saya, iaitu Emilisa Amira, saya sendiri Fadila binti Jamri, Dayang Nurul Syafiqah binti Rosnan, dan Farah Nur Afifah binti Alawi. Baiklah, saya Fadila binti Jamri akan membentangkan tentang pengenalan daripada kajian kami. Seperti yang kita tahu, solat ni merupakan asas tiang agama dalam Islam yang wajib diketahui oleh semua umat Islam. Solat juga merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib kita ketahui, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang bermaksud Islam telah dibina dan ditegakkan di atas 5 dasar rukun, iaitu mengucapkan kalimah syahadah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada huraian yang telah dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahawa hadis di atas itu telah menunjukkan bahawa solat ni merupakan perkara yang wajib kita ketahui. Solat, mengucapkan kalimah syahadah, membayar zakat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji jika berkemampuan. Jadi, daripada hadis itu kita sudah tahu perkara-perkara di atas itu adalah merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Seterusnya ialah kajian ini kami jalankan untuk mengkaji cabaran yang dihadapi oleh pelajar Universiti Malaysia Sabah dalam menjalankan praktik solat di era digital. Seperti yang kita tahu, dalam era kemajuan teknologi pada masa kini telah menjadi signifikan dalam kalangan umat Islam, terutamanya pelajar universiti. Namun, terdapat beberapa cabaran yang besar yang telah menjadi isu dalam kalangan pelajar, sama ada mereka menggunakan era digital itu dengan baik atau tidak dalam praktik solat mereka. Akhir sekali, kami juga akan menumpukan pada peranan teknologi. Apa peranan teknologi yang dapat membantu pelajar Universiti Malaysia Sabah ini untuk mengekalkan ibadah dorang. Itu sahaja. Untuk memulakan kajian ini, 3 objektif kajian telah dimulakan sebagai garis panduan kepada pengkaji untuk menjalankan kajian dengan lebih mudah dan lancar. Yang pertama, menilai keberkesanan penggunaan teknologi digital dalam membantu amalan solat belajar. Kedua, mengenal pasti cabaran utama yang dihadapi oleh pelajar Universiti Malaysia Sabah dalam mengekalkan amalan solat di era digital. Dan yang ketiga, menganalisis solusi untuk mengatasi cabaran dalam mengekalkan disiplin solat dalam kalangan pelajar di era digital. Seterusnya ialah isu dan permasalahan kajian. Umum mengetahui bahawa setiap umat Islam sememangnya tahu bahawa melaksanakan ibadah solat merupakan satu kewajipan yang telah digariskan dalam agama Islam, seperti mana yang telah tertulis di dalam Al-Quran bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Namun, terdapat isu dan permasalahan dalam kajian ini, iaitu di mana rata-rata pelajar yang beragama Islam masih meninggalkan solat akibat terpengaruh dengan media sosial. Isu yang dikaitkan di dalam kajian ini ialah cabaran dalam memastikan pelajar Universiti Malaysia Sabah terus melaksanakan solat dengan konsisten di era digital ini. Permasalahan kajian ialah kurangnya pemahaman tentang cara menguruskan dan menyeimbangkan kehidupan seharian dengan kewajipan agama dan rohani. Seterusnya ialah metodologi kajian yang merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Metodologi kajian di dalam kajian kami terbahagi kepada 3, iaitu instrumen kajian, persempelan kajian, dan kaedah pengumpulan data. Sampel kajian. Persempelan ialah kumpulan manusia, institusi, tempat atau fenomena yang mengkaji sumber informasi yang diperlukan oleh pengkaji. Pemilihan sampel dalam kajian tinjauan adalah melalui borang soal selidik Google Form. Soal selidik ini diberikan kepada 24 orang pelajar Universiti Malaysia Sabah kerana mereka merupakan individu yang terlibat dalam kajian ini dan boleh memberikan maklumat yang diperlukan oleh pengkaji. Seterusnya, instrumen kajian.
Instrumen ialah proses menyediakan alat pengumpulan data menerusi konsep yang berkaitan dengan sikap, persepsi dan keterangan latar belakang. Kumpulan kami memilih untuk menggunakan soal selidik, yang mana soal selidik tersebut dilakukan ke atas responden pelajar Universiti Malaysia Sabah yang bertujuan untuk menjawab persoalan objektif kajian. Yang terakhir, kaedah pengumpulan data. Pengumpulan data ialah proses mengumpul dan mengukur maklumat berdasarkan pemboleh ubah yang disasarkan dalam sebuah sistem yang sedia ada dan membolehkan menjawab soalan relevan serta menilai keputusan yang berkemungkinan. Pertama, melalui data primer di mana pengkaji memperolehi data primer melalui instrumen seperti soal selidik yang terdiri daripada 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Berikut adalah hasil dapatan kajian yang akan kami bentangkan daripada objektif kajian kami. Yang pertama ialah tahap keberkesanan penggunaan teknologi digital dalam membantu amalan solat pelajar. Yang kedua, cabaran mengekalkan konsistensi solat di kalangan pelajar UMS. Yang ketiga, menganalisis solusi untuk mengatasi cabaran dalam mengekalkan disiplin solat dalam kalangan pelajar di era digital. Saya Farunur Akifah binti Alawi akan membentangkan hasil dapatan kajian. Kami telah mengeluarkan borang soal selidik yang terdiri daripada 5 hingga 7 soalan untuk menjawab persoalan objektif kajian kami. Hasil dapatan kajian yang pertama iaitu menilai keberkesanan penggunaan teknologi digital dalam membantu amalan solat pelajar. Soalan pertama, adakah anda menggunakan aplikasi ibadah seperti Denor, Kolbi dan Muslim Pro? Seramai 54% responden sangat bersetuju, 41% responden setuju dan 4% responden tidak bersetuju dengan pernyataan soalan pertama. Seterusnya, soalan kedua, adakah anda berpendapat bahawa penggunaan aplikasi seperti panduan waktu salat dan arah kiblat membantu anda menunaikan salat dengan lebih konsisten? Seramai majoriti responden bersetuju dengan pernyataan tersebut, iaitu dengan 70% sangat bersetuju, 30% setuju. Seterusnya, soalan ketiga, adakah anda merasakan teknologi dapat membantu anda dalam memahami dan menghayati makna salat? Seramai 45% responden sangat bersetuju, 54% responden bersetuju dan 4% responden tidak bersetuju. Seterusnya, soalan keempat, adakah anda menggunakan sumber di dalam talian seperti video ceramah dan artikel ilmiah untuk memperkukuhkan penghayatan ibadah salat anda? Seramai 58% responden bersetuju, 58 responden sangat bersetuju, 33 responden bersetuju dan 8% responden tidak bersetuju dengan pernyataan soalan keempat. Seterusnya, soalan kelima, adakah anda merasakan bahawa pentingnya mempunyai persekitaran yang baik untuk menyokong anda untuk beribadah? Di sini majoriti responden sangat bersetuju, iaitu dengan peratusan 83% dan 16% responden bersetuju dengan mempunyai persekitaran yang baik untuk menyokong mereka untuk menunaikan ibadah. Seterusnya, soalan keenam, adakah anda mampu mengatasi gangguan digital ketika hendak menunaikan salat? Seramai 29% responden sangat bersetuju, 45 responden setuju dan 25 responden tidak bersetuju dengan kemampuan mereka untuk mengatasi gangguan digital ketika hendak menunaikan salat. Seterusnya, soalan yang terakhir iaitu sejauh manakah anda merasakan bahawa teknologi digital membantu anda menunaikan salat pada waktunya? Seramai 41% responden sangat bersetuju, 45 responden bersetuju dan 12% responden tidak bersetuju dengan pernyataan itu. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan aplikasi ibadah seperti Denor, Muslim Pro dan Kolbi sangat mengandungi pelbagai kemudahan untuk membantu pelajar meningkatkan ibadah salat mereka. Seterusnya, teknologi juga turut membantu dalam memahami dan menghayati makna salat. Berikutan terdapat banyak sumber-sumber seperti artikel ilmiah dan video-video ceramah yang mudah diakses oleh para pelajar untuk memudahkan mereka mengukuhkan lagi penghayatan ibadah salat mereka. Seterusnya, mempunyai persekitaran yang baik turut membantu amalan salat pelajar dari aspek sokongan kepada mereka untuk beribadah. Itu sahaja untuk dapatan hasil. Seterusnya ialah hasil dapatan kajian kedua, iaitu cabaran mengekalkan konsistensi solat di kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah.
Jadual kedua menunjukkan pecahan peratusan cabaran yang dihadapi oleh responden untuk mengekalkan konsistensi solat mereka. Kajian ini mendapati bahawa cabaran yang paling tinggi dihadapi oleh responden ialah pengaruh media sosial dan hiburan, iaitu seramai 37% responden sangat bersetuju, 58% responden bersetuju dan 4% responden tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini kerana media sosial telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian pelajar dan telah mengganggu mereka untuk konsisten dalam menunaikan ibadah salat. Seterusnya, cabaran yang kedua ialah jadual harian yang padat. Jadual harian yang padat menunjukkan bahawa seramai 20% responden sangat bersetuju, 62% responden bersetuju, 8% responden tidak bersetuju dan 12% responden sangat tidak bersetuju dengan cabaran tersebut. Kepadatan jadual harian dari sudut pekerjaan, pembelajaran ataupun aktiviti harian yang lain menjadi gangguan ketidakseimbangan waktu salat dan jadual harian responden yang menyebabkan responden gagal untuk menunaikan salat pada waktunya. Seterusnya, cabaran yang ketiga ialah tekanan pekerjaan. Seramai 12% responden sangat setuju, 66% responden bersetuju dan 20% responden tidak bersetuju. Hal ini mungkin disebabkan oleh persekitaran pekerjaan yang menyebabkan mereka mengalami keletihan dan tidak mempunyai masa yang cukup untuk menunaikan salat. Seterusnya, cabaran yang kurang dihadapi oleh responden berdasarkan peratusan salat selidik ialah pengaruh gaya hidup moden dan tekanan akademik. Hal ini mungkin disebabkan oleh para pelajar ataupun responden mampu untuk menangani kedua-dua cabaran untuk mereka menunaikan ibadah salat. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa secara keseluruhannya, sedapatan kajian mendapati bahawa media sosial serta hiburan membawa pengaruh yang negatif kepada pelajar untuk konsisten dalam ibadah mereka. Itu sahaja untuk hasil dapatan kajian yang kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Nurul Syafiqah binti Rosnan, nomor matriks WQ23110041. Hari ini saya akan membentangkan hasil dapatan kajian melalui objektif yang ketiga, iaitu menganalisis solusi untuk mengatasi cabaran dalam mengekalkan disiplin solat dalam kalangan pelajar di era digital. Ini adalah kutipan data hasil daripada soal selidik dengan soalan yang pertama. Adakah anda rasa bahawa penggunaan teknologi seperti aplikasi waktu solat dapat membantu pelajar dalam mengekalkan disiplin solat? 10 responden sangat setuju dengan 41.7%, 14 responden setuju dengan 58.3%, dan 1 responden tidak setuju dengan 4.2%. Penggunaan teknologi seperti aplikasi waktu salat ini sangat efektif untuk membantu pelajar dalam mengekalkan disiplin solat dalam kehidupan harian. Contoh seperti Iman Pro, Solah, Azan dan Kiblah, Waktu Salat Malaysia dan juga Denor. Soalan yang kedua ialah, adakah aktiviti seperti kempen pendidikan tentang makna dan hikmah solat yang akan dilakukan dapat membantu pelajar mendisiplinkan solat? 12 responden menjawab dengan 50% menjawab sangat setuju, 11 responden dengan 4.8% menjawab setuju, dan 1 responden dengan 4.2% menjawab tidak setuju. Semua pihak hendaklah memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan pelbagai kempen kepada seluruh masyarakat. Contohnya, kempen yang boleh dilakukan ialah majlis ilmu, bengkel baiki solat, dan yang paling popular adalah kempen melalui media sosial. Seterusnya, soalan yang ketiga ialah, adakah penyediaan jadual kendiri yang akan dilakukan oleh pelajar dapat membantu dalam mendisiplinkan solat? 11 responden dengan 45.8% menjawab sangat setuju, 11 responden dengan 45.8% menjawab setuju, dan
2 responden dengan 8.3% menjawab tidak setuju. Setiap individu digalakkan menyediakan jadual kendiri agar dapat mengurus masa dengan baik dan seterusnya tidak akan meninggalkan solat dengan alasan terlalu sibuk atau terlupa. Contohnya, waktu kelas, makan, solat, urus diri, belajar dan juga tidur. Soalan yang ketiga, adakah dengan adanya subjek agama seperti pendidikan Islam dapat memberi ilmu dan kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya solat dalam kehidupan? 16 responden dengan 66.7% menjawab sangat setuju, 9 responden dengan 37.5% menjawab setuju, dan pengambilan subjek pendidikan Islam dalam kalangan pelajar adalah sangat digalakkan kerana banyak ilmu yang akan kita dapat seperti syarat-syarat, rukun-rukun solat dan juga kepentingan waktu solat. Soalan yang terakhir ialah, adakah dengan menyertai kelab agama dan halaqah dapat memberi dan meningkatkan motivasi untuk menjaga solat? 14 responden dengan 58.3% menjawab sangat setuju, 11 responden menjawab setuju dengan 45.8%. Dengan menyertai kelab agama dan halaqah dapat memberi dan meningkatkan motivasi untuk menjaga solat dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya, walaupun banyak cabaran yang kita hadapi dalam mengekalkan disiplin dalam solat, terutama sebagai seorang pelajar, namun terdapat juga solusi dalam mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Oleh hal yang demikian, kita perlulah memainkan peranan dan sentiasa berusaha untuk sentiasa berdisiplin dalam mengerjakan ibadat solat fardu dalam kehidupan harian kita. Hal ini demikian kerana kita akan mendapat ganjaran pahala serta hidup kita akan lebih diberkati oleh Allah jika kita mengamalkan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan kita. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.